نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد المفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Siapa muka surat apa? Muka surat 30. Tak mana? Dan ke semua rasul. Ya. Tengok muka surat terakhir kali. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan amanah. Apa itu? Dan kesemua rasul-rasul. Bila tulis ra sin lam tu jamak rasul-rasul. Kalau ra sin waw lam seorang rasul. Ya. Dan kesemua rasul-rasul itu bersifat mereka itu rasul-rasul dengan sifat amanah. Wajib pada akal mereka itu bersifat amanah. Artinya arti amanah kepercayaan dan betul hati mereka itu. Hati dia betul, mereka itu dipercayai. Saya minum air. Qala musannif rahimahullah. Artinya arti amanah itu apa dia? Satu sifat yang artinya ialah kepercayaan dan betul hati mereka. Maka wajib di atas kita, wajib syarat, wajib atas kita etikot begitu, pegang dalam hati kita. Etikot itu apa? Bahawa pada Rasul ada sifat amanah. Kita kena tolak dalam hati kita Rasul ini khianat. Tak boleh terima sekali sifat khianat ada pada Rasul. Itu maksud dia wajib akal tu. Wajib pada akal Rasul itu bersifat amanah. Mustahil pada akal bersifat khianat. Buang khianat, kali ada sekali-kali. Kita royak dah apa itu mustahil tu. Maka wajib, satu lagi wajib lagi. Syarak pula mewajib lagi. Tadi wajib akal menghukum. Ni syarak pula. Allah pun wajib pula. Di atas kita ni etikot begitu. Maka hukum mengiktikad wajib pada akal. Rasul-rasul bersifat amanah adalah wajib. Dia wajib dua kali tu. Jadi satu hukum wajib syarak, hukum akan kita hukum pada rasul itu
ada sifat amanah adalah wajib akal. Tak terima sekali-kali khianat. Tu maksud itu. Dia 2 kali wajib itu. Hukum pun wajib supaya kita i'tiqad begitu, yakni i'tiqad kata di Rasul wajib ada sifat amanah, tidak khianat sekali-kali. Gitu. Dan i'tiqad tak keharu. Tak keharu tu khianat lah. Dia tulis tak keharu. Sini dia panggil tak keharu khianat ni. Kena i'tiqad lah. 2. 1, i'tiqad dalam hati Rasul-Rasul itu amanah. Nombor 2, kena i'tiqad tak khianat ataupun tak keharu. Dan kena i'tiqad juga mustahil pada Rasul ada khianat. 3 butir tu kena pegang. Dan 3 tadi tu kena buat mari bukti. Sagi baru ya bukti. Supaya apa? Supaya hati kita kejak pada Rasul ada sifat amanah. Tengok. Dan tak karut. Ini semua benda-benda khianat ni. Termasuk kawan-kawan khianat ni karut, haru, kecoh, apa saja boleh lah. Dah lagi. Dan tak kecoh. Kacau tu kecoh lah tu. Tak kacau, maknanya tak kecoh. Kecoh tu tipu lah. Orang khianat ni dia tipu, khianat, kecoh, semua ada belakang. Nampak lagi. Tak carut. Dengan mengerjakan yang ditegah. Khianat ni apa maksud? Membuat barang yang dilarang Allah. Khianat lah. Allah suruh kau ni, dia buat kau ni. Jadi khianat. Hak tu mustahil sekali-kali. Kalau Allah kata gitu, gitulah Rasul-Rasul. Dia tak biasa lawan arus. Kita ni khianat pun ada, taat pun ada, amanah pun ada, khianat pun ada. Makna dia kalau silap hari bulan boleh jadi khianat. Sebab kita tak ada sifat wajib amanah. Nabi Rasul dia wajib amanah, mustahil khianat. Tak akan ada khianat sekali-kali. Macam itulah tu. Kita ada dua-dua. Khianat pun ada, amanah boleh jadi, khianat boleh jadi. Tengok-tengok dia kata itu Syekh Musakar ni tak sangka ni lah. Kita ada 2 perkara. Boleh jadi khianat, boleh jadi dak. Sebab kita bukan Rasul. Tok guru pun, ahli ulama pun khianat kadang-kadang. Nabi sebut dia, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku terpaling takut di kalangan kamu dajjal sebelum dajjal. Sahabat tanya siapa dia? Ulama usul. Ulama tu orang alim tapi jahat. Ulama ni jahat, boleh baik boleh. Sebab apa? Sebab tak ada sifat wajib kita. Rasul dah dia sebelah ya. Allah bubuh kuci prak tu. Bubuh amanah situ tak ada khianat. Kita lain pada Rasul, dia ada 2 benda. Boleh khianat, boleh jadi amanah. Nampak lagi. Jangan duk heran lah. Lain pada Rasul boleh jadi. Ulama besar apa tak? Sebab Nabi sebut banyak tak? Ulama jahat, ulama tipu, macam-macam. Tu taruh orang alim. Rasul dah. Sebab apa? Sebab dia ada sifat-sifat wajib. Tak boleh. Tengok. Tak macam kita manusia biasa ni. Manusia biasa-biasa dia ada 2 perkara. Boleh jadi ikut ni, boleh jadi ikut ni. Jangan duk heran kalau manusia biasa. Sebab bukan ada sifat wajib. Tengok. Dengan mengerjakan yang ditegah, tak akan buat sekali-kali. Allah akan pelihara maksudnya. Pelihara daripada melakukan khianat. Itu maksud dia. Jikalau yang makruh
Benda makruh pun Rasul-rasul tak buat. Tu dia. Rasul-rasul tak akan buat benda makruh. Kerana apa makna makruh? Makruh ini barang yang dilarang tak putus. Ma talaba syari'u minal mukallafi tarkahu talaban ghairi jaziman. Barang yang dituntut syarak di atas mukallaf supaya tinggal. Tinggal apa dah? Tinggal yang tak putus. Kalau buat Tuhan tak suka. Kalau tinggal dapat pahala. Makruh lah. Masuk masjid kaki kiri langkah. Makruh. Kita buat lah. Kita batal belakang. Rasul tak akan buat. Sebab apa? Allah pelihara dia. Sebab dia ada sifat. Baik ismayang basuh muka 4 kali. Sekali wajib, 2 kali khilaful aula, 3 kali sunat, 4 kali makruh. Rasul tak akan buat. Kita kadang-kadang berat. Tambah lagi, dia Rasul ada sifat yang dipelihara Allah. Dia ada sifat amanah situ, kunci teruh. Sebab tu tak akan buat benda makruh. Nabi tak makan benda-benda busuk, benda makruh. Kita makan. Kita tak boleh ada dua. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Benda makruh tak buat Nabi. Tengok. Jikalau yang makruh sekalipun Rasul-rasul tak akan buat. Jangan kata haram tak akan buat sekali-kali. Ini kan pula yang makruh. Bukan maksud dia maksum sini. Dia tak buat. Dia buat Tuhan hapus dah. Dia memang tak buat. Allah pelihara dia. Tengok Allah pelihara. Melainkan atas jalan mengajar umat. Nak mengajar kita lain. Contohnya Nabi pernah kencing berdiri. Tuan-tuan buka kitab Bahrul Mazi adalah satu hadis Nabi, kisah Nabi kencing di tempat pembuangan sampah. Nabi kencing sambil berdiri. Nabi panggil Huzaifah untuk kepung tempat dia duduk kencing tu. Sebab apa Nabi buat? Sebab nak mengajar umat bahawa kencing berdiri adalah makruh. Bagi Rasul dia kena buat juga sekali. Kalau Rasul tak kencing berdiri langsung sekali, maka kencing duduk adalah wajib. Jedah mampu kita. Nampak lagi. Ulama buka kitab tak biasa jumpa ni. Tapi jumpa sekali di tempat pembuangan sampah. Nabi buat sekali. Hukum bagi Nabi wajib sebab dia kena mengajar umat. Maka dia kencing sekali itulah. Mengajar kita bahawa kencing berdiri adalah makruh bagi kita. Bagilah. Sebab apa? Untuk mengajar. Nabi pernah minum berdiri sekali. Di satu tempat seekor anak kambing yang dibuang isi dia, diikat semua ni. Dia bubuh air tempat minuman, nama dia gereba. Dan kita sebut kata apa? Sejenis bekas minuman yang dipanggil sebagai gereba, iaitu seekor anak kambing yang dibuang isi, dibuat tempat simpan air, disangkut di tiang. Nabi masuk-masuk, Nabi minum di situ. Nabi tak duduk. Nampak lagi? Sebab apa Nabi tak duduk? Ulama buka kitab nak buat hukum menunjukkan bahawa minum sambil berdiri adalah makruh. Minum sambil duduk adalah sunat. Kalau tak ada berdiri langsung, derek Nabi duduk.
maka minum sambil duduk, makan sambil duduk adalah wajib, berdiri jadi haram. Disitulah dia buat hukum. Sekali juga dia berdiri, kerana dia nak mengajar kita, wajib atas dia kena faham ini Rasul, tuan-tuan. Apa lagi? Melainkan atas jalan mengajar umat. Jadi dia mengajar kita adalah ada. Nabi tak akan buat barang yang dilarang, melainkan kerana mengajar umat. Apa lagi? Terima hukum dia. Benda haram tak buat sekali-kali. Tengok. Dan menyatakan hukum-hukum kepada umat. Nabi nak banyak hukum. Ada satu kisah Nabi semayang zuhur, semayang zuhur. Tengok-tengok semayang 2 rakaat, Nabi keluar. Seorang sahabat nama Zulyadain yang mempunyai tangan panjang, tangan dia panjang sampai ke paha lutut. Dia tanya Rasulullah, adakah engkau kosar? Kosar ke semayang? Tengok-tengok semayang 4 rakaat, berhenti, terbit. Nabi kata tidak. Nabi masuk balik, sambung terus. Nabi sujud sahwi. Apa lagi? Disitulah ulama buat hukum, iaitu kurang dari 6 patah perkataan Zulyadain. Kalau kita terlupa benda-benda yang sunat yang kena sujud sahwi, kita beri salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi. Niat keluar daripada semayang. Lepas tu kita ingat tadi, kita tidak sujud sahwi kerana meninggalkan akan tahiyat awal. Contoh dia, kita niat masuk balik dengan syarat perkataan kita lepas salam tadi tak lebih daripada 6 perkataan, seperti mana Zulyadain tegur Nabi tadi. Apa lagi? Adakah engkau kosar? Apa lagi? Masuk kelik, sujud sahwi 2 kali, bagi salam boleh. Itu kalau ngaji fiqh. Di situ ulama menghukum tu. Nabi buat gitu juga, Allah buat gitu, perintah ke dia supaya apa? Nabi ada hukum sujud sahwi. Apa lagi? Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Tengok dia kata. Dalilnya, apa arti dalil? Bukti. Mana dia bukti? Tiap-tiap satu perkara mengenai akidah, kita kena buat mari bukti dia. Bukti untuk apa? Untuk mengejakkan hujah kita tu, bahawa kita kata tiap-tiap rasul wajib amanah. Mana bukti? Ni dia ni. Tengok. Buktinya, yakni dalilnya, kita fikir. Dia suruh kita fikir dengan akal fikiran. Fikir kata kira, iaitu Tuhan menjadikan mereka itu dan meletakkan. Apa maksud meletak? Melantik. Tuhan buat rasul-rasul dan melantik rasul-rasul. Jadi rasul itu ialah buat contoh. Contoh ni contoh. Bukan buat contoh tempat godang macam gad tu. Tengok kita boleh fikir sendiri. Rasul-rasul ni Allah lantik untuk apa? Untuk dijadikan contoh dan tauladan. Contoh tauladan bagi umat-umat. Nampaklah? Maka tentulah Tuhan tak meletakkan yang keharu, yang kena. Di situ apa boleh fikir sendiri. Tuhan buat rasul sebab apa?
Sebab jadi contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada ayat Quran. Dia suruh jadi ikutan yang sangat baik. Nama lagi. Itu bukti Tuhan buat tu sebab nak beri jadi contoh. Kalau nak hakik jadi contoh, Tuhan tak akan hakik yang khianat. Kalau suruh kita ikut Rasul khianat, jangan habis kita. Maka Allah takkanlah yang kata pada diri Rasul itu ikutan yang sangat baik. Di situ dalil otak fikir tu. Tengok. Dan jikalaulah otak fikir lagi. Kalulah meletakkan juga. Apa maksud meletakkan juga? Kalulah Tuhan ni meletakkan Rasul yang jenis ada khianat. Kalulah Tuhan membuat sifat Rasul, mustahil lah. Tapi kira-kira akal supaya mendatangkan dalil tu, bukti tu. Apa dia? Kalau meletakkan ke Rasul itu sifat khianat, maka tentulah Tuhan buat contoh beri kita keharu gati. Kalau gitu Tuhan suruh kita ikut contoh khianat juga. Keharu gati itu ialah khianat juga. Akal tak boleh terima sekali-kali Rasul ni ada sifat khianat, kerana Rasul ini contoh dan tauladan yang dilantik oleh Allah supaya menjadi contoh pada umat. Kalulah ada khianat, maka umat pun akan turut jadi khianat sama, gitu. Maka tentu bohong tak terimalah, khianat tak boleh ada di Rasul. Nabi pun pesan pula kita, ayatul munafiki salasun. Ni sebagai tanda orang munafik 3 jenis. Nabi royaklah nak kenal tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Apabila bercakap dia bohong. 1. Sebab tu tak ada bohong ke Rasul. Kalau Rasul bohong, kita wajib berbohong, kerana Tuhan suruh kita ikut Rasul. Apa lagi? Maka sifat bohong tak boleh ada sekali-kali pada Rasul. Mustahil akal. Wajib benar. Wa iza wa ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia mungkir. Maka Nabi tak mungkir janji. Mungkir janji sifat orang munafik. Wa iza tumina khana. Dan apabila diberi tanggungjawab, ia menyalahi tanggungjawabnya, khianat. Itu tanda 3 Nabi kata, menunjukkan sifat khianat tak ada sekali-kali di Rasul. Ni bohong tak ada, khianat tak ada, tipu tak ada, kecoh tak ada, bodoh tak ada di Rasul-Rasul. Mungkin janji tak ada. Kalau mungkin janji Nabi sebut sendiri sifat munafik. Tapi ada ahli parlimen di Malaysia bahas dalam parlimen sebut betul Nabi Muhammad pun mungkir janji. Aku pening dah. Ni bukan bohong, tuan-tuan tengok dalam video. Ini ada loh, ni jangan tipu. Ahli parlimen Nabi pun mungkir janji. Saya baca hadis tadi. Nabi kata siap dah. Sifat munafik mungkin janji tu. Tiba-tiba ahli parlimen ni kata Nabi pun mungkin janji. Mendalah. Mungkin janji perkara apa? Perkara mustahil akal.
Kerana kalaulah Nabi Rasul mungkin janji, kita wajib mungkin janji. Kalau kita tak mungkin janji, berdosa. Nampak lagi. Kerana kita disuruh ikut Rasul. Ini. Sebab tu tuan-tuan. Pemimpin banyak tak reti akidah. Tu cara nak cari makan. Pemimpin negara ni bukan nanti dilantik untuk pandai makan minum. Negara kafir pun pandai makan minum. Nak buat sekolah. Cakap nak buat sekolah, buat jalan, buat highway, buat kereta kebak. Negara kafir lagi maju. Tengok Rusia tu. Kereta kebak dia saja pun Allah. Ahli politik dia pandai lah. Makan rakyat ni cukup lah. Sebab tu hakik pemimpin, kita orang Islam, jangan sangat duk fikir untuk ekonomi. Kena fikir sama akidah dia tu. Sebab dia nak bawa kita ke mana. Kita hakik hal sekular, pahaman dia sekular. Hakik hal liberal, pahaman dia liberal. Hakik komunis, pahaman dia komunis. Dia corak kita ikut pahaman dia. Kita hakik akidah kita Islam oleh, dia akan bawa kita ke Islam. Kita tak nampak pemimpin ya, nampak nak buat bangunan, nak buat jalan highway, nak buat nak kira ekonomi. Aduh, kalau macam tu negara kafir lagi kemar, lagi maju pada kita. Kita baru duk buat kereta api, demo kereta api bawah tanah lama lah. Kita pakai barang yang dibeli oleh demo. Hesek benda kemajuan ni tak puluh pun sampai. Orang ulu kampung saya ni baca menulis tak reti pun boleh merasai akan teknologi. Teknologi tak takut punya. Dia akan sampai Samsung, Lenovo. Mana ada orang kampung saya ada kelang sana. Tapi boleh reti lo ni. Teknologi tak payah. Tak payah hajar lah. Dia akan datang sendiri. Kalau kita tak buat, kita import negara luar mari. Yang kita bimbangnya keimanan. Kalau tak hajar, hilang. Pemimpin kita tak hajar malah iman. Yang dihajar kemajuan mu tak hambat pun dia akan sampai. Sebab kita bahasa dia antara bangsa. Internet, kita tak ada stesen buat internet ni. Orang putih je reka, tapi kita dapat tapi kita pun sembang bab tu. Agama ni kalau tak puluh jaga, tak puluh hambat, dia hilang. Teknologi mu tak hambat, dia sampai. Kampung saya dulu TV hitam putih ya. Lo ni lebih pada hitam putih ya. Segala para bola semua ada. Betul tak? Pak sabar kita dah perlu teknologi. Pak naik pemimpin fikir teknologi. Nak maju teknologi, la ilaha illallah. Sepatutnya naik pemimpin, apa yang kita nak corak atas teknologi yang dapat ni. Corak mengikut agama kita kah? Mengikut kafir kah? Mengikut komunis kah? Mengikut pragmatis kah? Mengikut Yahudi kah? Tu bukan kena. Kita tak nampak pak pihak raya. Oh, teknologi tu nampak nak maju ni. Maju tak lagi. Allahu Akbar. Siapa merintah pun teknologi akan mari. Itu teknologi akan mari tuan-tuan. Mau turun tengok tak ada dah TV hitam putih ni. Sebab apa? Orang berniaga lah ni. Semua demo nak jual pasaran demo. Tapi kita faham nak teknologi semata-mata. Kita tak tinggal teknologi, tetapi bagaimana nak urus teknologi. Melainkan yang selamat Islam saja yang boleh mengurus teknologi. Jadi ketua nak urus tu dia pemimpin. Kalau pemimpin otak bukan otak Islam,
Dia urus teknologi, ikut kafir, rakyat jadi sebagai kafir. Tu yang menari, menyanyi tak salah dia. Nampak tak tuan-tuan? Di situ tajuk dia. Kalau musannif rahimahullah. Memang saya kata ni ada orang marah. Tapi cuba fikir betul-betul. Teknologi tak pulung pun dia mari. Zaman kapal saya ulu-ulu bukit tu. Zaman dulu pakai kapak. Lah ni orang tempat pokok tak pakai kapak, pakai kinso. Kinso tu bukan buat di kampung saya. Tapi sampai tak? Sampai teknologi, jangan takut. Nampak tak ke? Teknologi tunggu saja dia akan mari ada. Tak kena pulung ni. Ni pulung sikit, mana kita nak maju? Mengenai ekonomi. Ekonomi 24 jam. Akidah di mana? Islam macam mana? Tak besok bincang. Ini jadi jahanam. Rasuah lah, tipu lah, kena lah, jual negeri lah, jual agama lah, murtad lah, minum arak lah orang Islam. Nampak lah tuan-tuan? Gitu lah tu. Dia kita. Qala musannif rahimahullah. Maka tentu bahung tak boleh terima. Rasul-rasul ni bersifat dengan kena, tak ada sekali-kali. Kena, bohong, tak ada. Kalau bercakap macam tu, orang tu tak reti lah. Dia tak reti akidah. Dia tak reti sifat-sifat yang ada pada Rasul. Walaupun dia orang hebat-hebat, kita tengok. Kerana Tuhan tak menyuruhkan kita dengan jadi keharu sekali-kali. Tuhan tak suruh kita jadi khianat sekali-kali. Sebab Nabi pun larang jangan jadi khianat. Maka tak boleh ada orang yang bawa contoh tu bersifat dengan khianat. Tengok. Habis sifat Rasul. Kalau begitu, habislah sifat amanah. Kejaklah kata kesemua Rasul itu bersifat dengan amanah, tak keharu dan tak kacau atau kecoh dan tak karut. Tu semua tu karut, kena, kecoh, dia ada tu. Tak terima akal sekali-kali. Sebab apa? Kita jawab ke sini. Kerana Nabi Rasul itu contoh pada umat. Dan Allah tak akan angkat orang yang tak boleh dibuat contoh yang ada sifat khianat. Dan Allah tak boleh turut benda kena khianat. Di situ dalil kata Rasul mustahil khianat, wajib amanah. Wajib apa? Wajib pada akal. Gitu habis. Qala musannif rahimahullah. Selai kita lah habis ni. Semuka kita. Dan kesemua mereka itu bersifat dengan tabligh. Satu lagi sifat Rasul. Sidik kita baca dah. Sidik, amanah, tabligh. Satu lagi. Ini dua baru dah. Tengok. Masuk yang ketiga. Sifat yang wajib ada pada Rasul. Yang wajib apa? Yang wajib kita ketahui dan dengan ada dalil. Sifat Rasul banyak lah. Banyak lagi. Pemurah, berani, tapi tak wajib atas kita sampai hurai suti-suti. Itu saja. Tapi wajib kita pegang Rasul sifat berani. Sekali dia mengatakan ada Rasul pengecut. Gitu. Sebab tak ada lah. Hak ni hak wajib kita belajar sampai ketahui. Pak. Sifat Rasul ada banyak lagi. Seperti berani. Kalau Rasul penakut, nak sampai dakwah dah kita. Orang kafir hajak perang. Tengok-tengok demo 1000 orang. Demo pula ada kuda perang. Geng kita kekut, makan pun tak cukup. Nak pergi perang lah kalau penakut. Kalau kita lah, nak pergi macam mana Cik Kudeng? Demo 1000, kita 300. Dia buat alat. Demo alat cukup. Awal lagi-lagi. Sampai Islam lah.
tak sampai akan berjawab. Menunjukkan pada Rasul wajib ada sifat berani, tapi taklah disuruh kita hurai satu-satu. Pegang 4 butir ni cukup dah. Amanah duduk situ belakang, berani pun duduk dalam amanah itulah. Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimul qital. Hei orang beriman, diwajib ke atas kamu supaya kamu menjalankan peperangan. Diwajibkan atas kamu berperang. Hei, kita berani perang. Ada Nabi bantah? Tak bantah. Siap. Allah banyak mana tak kira. Perang selalu. Tu kata berani. Sebab apa? Amanah dengan perintah Allah tu. Dalam sifat amanah tu ada siadah situ semua. Pemurah lah. Pemurah Nabi. Tengok contoh. Tapi ada tak sifat 4 ni? Dia tak sebut situ lah. Ada semua sini siadah. Ada orang beri kain ke dia selai. Kain hadiah ke Rasulullah. Sakut kain lah. Mari badui seorang tarik beri ke kuah. Rasulullah kata merah tegak. Kain mahal orang beri kita. Minta bodoh pakai tarik letak. Biru-biru. Nabi tak kata apa, senyum. Sahabat marah tak kira. Nabi ni pemurah. Orang mari rumah dia, Rasul-Rasul tak kira. Ada wah kurma sebutir, nak makan. Orang minta nak makan sedekah, beri wah kurma tu. Nak makan apa ini? Puasa. Tu dia tuan-tuan. Ada pemurah kita gitu? Kita tak ada deh. Satu peti itu penuh, dalam mari penuh. Tanya tak ada apa lagi kita. Nabi Allah Ibrahim, orang mari rumah dia, tiap-tiap hari dia duk tunggu tetamu mari rumah sebab nak makan dengan tetamu. Ada 3 orang pemuda mari, dia sembelih anak lembu. Kita kalau orang mari ni lembu habis kuat waktu berkoti Pak Sagi je, Pak Sagi Hafseng tu. Ni dia sembelih anak lembu. Hei sayang, anak lembu nak boleh sekok. Orang 3 orang, kalau kenduri boleh lah sembelih lembu. Nabi Ibrahim sembelih anak lembu nak jamu 3 orang. Kita kalau main 3 orang, roti Pak Sagi Hafseng kerana prak kicah teo. Tu Rasul tak berkira langsung. Dah balik. Kita lembu boleh sembelih lah, tapi kau 200 orang. Macam tu. Tu pun buat kenduri je lah. Tetamu sikit-sikit makan roti gitu kan. Lama lagi. Tapi dibahas lah sini. Dah duduk dalam ni siap-siap. Semua sifat terpuji ada pada Rasul. Menceritalah sifat yang baik-baik. Tengok. Cuma hak ni wajib kita ketahui dan hurai satu-satu supaya datang dari 4 butir ni cukup dah. Antaranya lagi apa dia? Bersifat dengan tabligh. Apa maksud tabligh? Wajib kita pegang dalam hati kita. Rasul-rasul ada satu sifat lagi. Apa dia? Tabligh. Bukan jemaah tabligh. Hak tu jemaah tabligh. Dia pusat dia di India lah. Sebab India ni dia mengharamkan parti-parti Islam. Apa maksud parti? Kumpulan-kumpulan Islam tak boleh masuk dalam untuk bertanding di India. Kalau dibenarkan parti Islam bertanding, boleh jadi boleh menang. Tapi India tak beri. Kalau parti Hindu boleh. India parti Islam tak boleh. Jadi alim ulama fikir satu jalan supaya ada juga kumpulan Islam.
Disitulah para maulana waktu tu menubuhkan jemaah, nama dia jemaah tabligh, dengan prinsip-prinsip dia, syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya ada juga jemaah. Sebab Nabi suruh, alaikum bil jamaah, wajib kamu bersama jemaah. Takut umat Islam bercelaru, kena tubuh jemaah juga, dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apa dah? Tak boleh bincang bab politik di India, bukan di Malaysia, di India. Narendra Modi. Sebab dia mau tahu, bila umat Islam ada parti politik, dia nak meretah. Bila meretah parti Islam, dasar-dasar negara akan nak dicorak ke arah Islam. Tu Hindu tak beri. Kita di sini Islam, tapi tak mau beri sendiri. Islam yang tak mau beri, Hindu tak mau beri. Boleh kira lagi. Kita di sini Islam tak mau beri, maka parang sekolah. Tu je penting. Peliklah. Di India, Hindu di India, kerajaan India tak membenar parti Islam tertubuh, kerana dia mau tahu, bila umat Islam berpolitik, dia akan memerintah. Bila merintah ada kuasa, maka cengkaman kuasa dia akan selalu mencorak rakyat dia ke Islam. Hindu fikirlah, jangan tubuh parti Islam. Sebab bila umat Islam berpolitik, orang kafir bimbang, takut jadi kuat. Kita di sini macam tu dulu. Kita di sini bukannya orang kafir yang marah kita, orang sekular. Orang Islam berakidah sekular, takut kita pegang. Jadi dia mau nak buat benda-benda hak bercanggah dengan Islam tak boleh. Til lawan berasal. Beza tentu dah. Saya nak royak bab India ni, tabligh tadi tu. Bukan royak Nabi lagi. Apa dia jemaah tabligh? Disitulah tanggungjawab ulama tabligh waktu tu, menubuh jemaah tabligh tu. Membicara bab politik tak boleh bicara, mazhab tak boleh bicara, sebab takut perpecahan. Buat kita ambil fadilat Quran, ziarah menziarah, menghidupkan masjid di India. Faham tak? Sebab banyak undang-undang. Tapi kalau mari Malaysia, mestilah mengikut ulama tempatan. Tu tajuk dia. Ni mari Malaysia pun dok buat perangai supaya di India. Pak siapa? Sini kena daftar mengundi pakah lah, baru menang Islam. Takkan umat tak berasa hidup di bawah pemerintahan Islam, walau tak sama macam kerajaan Islam dulu, terlebih baik sikit, tak apa. Kena faham tu. Maka tertubuhlah jemaah tabligh. Tu tajuk dia. Tu tanggungjawab ulama dulu ni, fikir jalan. Baru India tengok-tengok, okey lulus, boleh himpun. Mula himpun lah 800 juta orang pun himpun lah. Sebab apa? Tak kacau ekonomi kami, tak kacau kami nak makan rasuah, tak kacau kami nak buka negeri, tak kacau kami nak buat apa pun, buatlah. Mu nak duit pun. Tabaklah. Thailand macam tu, himpun. Negeri kami yang punya. Sebab tu orang kafir takut. Alim ulama berpolitik, orang kafir takut. Sebab bila berpolitik, dia akan mencorok akan kerajaan tu, mengikut pegangan politik dia. Kalau dia politik Islam, dia corak ikut Islam dia. Kalau dia sekular, dia corak ikut sekular. Kalau dia komunis, dia corak ikut komunis. Tengok kerajaan Cina, kuasa politik dia orang Cina. Dia takkan nak corak ikut Islam, dia corak ikut Cina.
Ikut komunis dia. Tu sistem di China komunis. Kerana pemerintahan dia kepala otak komunis. Tak reti sungguhlah orang Melayu kita nak goyak. Di India kepala otak politik dia Hindu, maka dia corak rakyat dia ikut Hindu. Tu dah sebab. Atau orang Islam tu sikit tu. Bukan boleh buat macam kita ni. Pelajaran Islam payahlah. Bunuh, tangkap, bunuh. Nampak lagi tuan-tuan. Tu yang kita nak politik Islam tu. Sebab tu umat Islam, ulama, alim ulama yang berpolitik kena serang teruk. Kalau sakat duduk buat ibadah pun, siapa nak kata apa? Tapi kalau alim ulama yang usaha nak pegang kuasa politik, siap akan dikena serang oleh seluruh dunia. Nampak lagi tuan-tuan. Tengok faham kita nak kena reti kita ni. Sebab apa? Bila ada kuasa politik, kita boleh corak sukan kita, sukan cara Islam. Boleh corak pelajaran kita, pelajaran cara Islam. Kesihatan kita, kesihatan cara Islam. Sekolah kita, sekolah cara Islam. Pengajian kita, pengajian cara Islam. Macam-macam lah. Macam Aceh. Bila dia ada kuasa otonomi, dia guna kuasa politik dia yang diberi kuota sedikit oleh kerajaan Indonesia, mencorak masyarakat Aceh ikut Islam. Hari Jumaat dia lantik polis-polis wanita, cek mana-mana orang yang akan balik tak sembahyang Jumaat, tangkap. Kalau tak ada kuasa politik boleh buat? Tak boleh buat. Tu satu contoh di Aceh tu. Perempuan berzina sebab tak faham lagi. Berilah kuasa dulu. Aceh dulu tak boleh puasa. Bila boleh puasa oleh Indonesia, dia buat. Macam kita Malaysia lah. Tak boleh. Nak buat macam mana? Berjekah lah bayar macam ni pak. Ada 3-4 orang tak boleh buat apa. Tengok ni. Tu bak tabligh tu. Banyak tak reti gini. Dia ingat ke politik tu dia cari makan ke darah. Makan ke darah. Tak payah politik pun makan boleh. Tak ada kalung lah. Orang asli kampung saya tu tak pernah peduli parti pak. Ada kereta, ada mutu, rumah peri, handset sampai 3 butir seorang kita tengok. Main TikTok pandai pada kita lagi. Nampak tuan-tuan. Bukan tajuk cari makan ni politik. Untuk mencorak masyarakat mengikut akidah yang kita nak. Ni sebab nak wahlah ni. Pas ni raya lambat buat tu aku kata lah. Sebab PRM pun ni kalah tengok. Gerang sungguh lah. Hindu sekor ya. Bertanding tempat kita orang Islam 2% Hindu India. Kita Melayu 82%. Kita orang Islam 3. Demo seorang menang demo. Nampak lagi kalau otak kita macam mana? Kalau tempat demo kalau India 82%, kita Melayu 2%, agak-agak demo nak buh tanding ya? Apa pun tak ada spender ini kan? Kalau 50-50 pun duk demo lagi. Ni 2 orang demo, kita 80 menang demo. Tu hilanglah kita ni. Tak ada sayang ke agama apa. Kira lamang saja. Bodoh sungguh. Aku gerang sungguh lah. Tak nak goyak. Tak bisa jumpa lagi lah. Tengok lah. Ni panggil satu sifat. Masuk ke ni. Ni lajak gijuh ni. Aku gerang sungguh lah. Terus sangat tak faham-faham lagi dah goyak. Macam itulah tajuk dia sebenarnya. Tengok. Arti apa dah? Sifat tabligh tu. Bukan tabligh hak ni ni. Tabligh asas itulah. India tu lah. Kes berlaku tu. Artinya menyampaikan segala yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan kepada umat-umat.
Allah perintah rasul-rasul suruh sampai. Tengok. Maka wajib kita i'tiqad begitu. I'tiqad ni apa? I'tiqad dalam hati kita bahawa tiap-tiap rasul ada sifat tabligh. Dan mustahil sifat apa dah? Menyembunyi. Dia mustahil. Tengok. Lawan dia apa dah? Tengok. Iaitu kitman, menyembunyi. Mustahil, tak terima sekali. Dan i'tiqad tak menyusu. Apa maksud menyusu ni? Menyembunyi. Ataupun kitman. Arab panggil kitman. Susu ni cakap bahasa Ulu, Terengganu, Kedah Ulu pun kami Bali tu, kami panggil susu. Mulut nusuk. Sembunyilah. Tak sembunyi. Akan yang tersebut itu hak mana-mana Tuhan suruh royak, dia akan royak rasul ni. Dia tak sembunyi. Walau satu huruf dia akan sampai. Adapun yang dilarangkan mereka itu daripada menyampai, maka mustahil atas mereka itu menyampaikan. Ada juga benda yang rasul-rasul ni Allah larang tak beri sampai. Mana dia bila sebut tabligh, bukan rasul sampai belaka. Ada benda yang Nabi ni tak boleh cerita. Allah kata hak ni untuk kamu sahaja. Nampak lagi? Ada lah. Ada benda yang dilarang kepada rasul-rasul untuk sampai. Contohnya bagaimana? Satu hari sahabat duk sembang dengan rasul. Duk sembang situ. Sahabat ni gelak. Sama-sama terima lah. Nah tu Nabi Muhammad lalu. Rasulullah kata, kalaulah kamu tahu sebagaimana aku tahu, kamu banyak menangis dari ketawa. Tahu dah tampak. Hak ni dia tak cerita. Hak ni Nabi tak cerita. Sahabat tanya lah, apa dia Rasulullah? Hak ni tak ada cerita. Itu dia panggil ada benda yang Allah Ta'ala perintah pada Rasul, jangan cerita, untuk kamu sahaja. Itu dipanggil apa? Kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, kata Rasul, nescaya kamu banyak menangis dari ketawa. Kalau Nabi cerita hak ni, kita pakat tiak sedia. Pakat tawak kerja, pakat tak makan pok. Apa lagi? Ni dia tak beri cerita. Maka Nabi tak cerita ke siapa-siapa. Walaupun Nabi ada sifat tabligh, tapi ada perkara yang Rasulullah ni tak cerita pun kat siapa pun tak. Untuk dia seorang saja. Kerana dilarang untuk menyampaikan. Dan yang diberi pilih antara menyampai dan tidak menyampai. Ada satu lagi, suruh pilih. Muhammad, Allah kata, mu nak royak kat siapa pun boleh, tak mau royak pun boleh. Ada benda yang Allah Ta'ala perintah pada Rasul ni, maka harus mereka itu menyampaikan dia. Dan tidaknya apa dia tu? Iaitulah rahsia orang munafik. Di kota Madinah tu banyak orang Islam ni, di luarnya Islam, sembahyang, puasa, tawaf, mengaku Islam, dalam hati musuh Islam. Nabi tahu siapa dia. Beratus-ratus orang ramai. Ini puak munafik. Hak ni Allah beri pilih pada Rasulullah. Mu nak cerita pun boleh, tak mau cerita pun boleh. Maka Nabi pilih. Pilih siapa dia? Nabi pilih Huzaifah
ibnu Yaman, pemegang amanah Rasulullah. Wahai Huzaifah, kawan tu munafik. Sebelah rumahmu tu, dua tepi jalan tu, munafik. Hak tu jumpa mu pagi-pagi tu, bercakap molek tu, munafik. Lihat bagi. Yang mu tengok duk semayang minggu tu, munafik. Dia boleh goyak sorang. Apa maksud munafik? Islam balik luar, kafir balik dalam. Nampak tak kita? Bila Rasulullah wafat, sahabat ni dia tengok gini. Mari zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni pergi jumpa dengan Huzaifah. Wahai Huzaifah, cuba tengok aku ni. Aku ni orang apa? Tu dia. Maka Huzaifah kata, takkan kamu wahai Amirul Mukminin, Umar Al-Khattab ni luar macam tu, dalam macam tu. Jadi sahabat nak kenal macam mana orang munafik. Bila ada kematian, orang tengok Huzaifah tak pergi semayang-mayang, orang itu orang munafik. Jadi bak tak semayang orang Islam ni ada lah. Ada zaman Nabi lah weh. Ada lah. Menentang Islam kuat sangat, di luar Islam, dalam kafir. Mari zaman sahabat Nabi, Nabi tak ada, sahabat cam tak mana. Dia macam tengok, kalau dengar orang mati, Islam dah matilah. Kafir mati mana boleh semayang. Ni tajuk dia dalam Islam ni. Dengar orang mati di Madinah, dia mau tengok Huzaifah tu. Kalau Huzaifah pergi semayang-mayang, Islam luar dalam. Kalau Huzaifah tak semayang-mayang, munafik lah tu. Ni tuan-tuan ni. Jadi kita tak boleh skeng. Kita bukan dia. Jangan cipasai kita. Ya, jangan tebing. Kita tak tahu. Sahabat Nabi boleh. Sahabat Nabi, Allah beri ke dia, Allah pilih dia ni. Orang yang boleh skeng orang. Huzaifah ibnu Yaman, dia boleh tu balik luar ni warok. Semayang boleh. Balik dalam tu kafir. Allah Akbar. Tak gitu. Habis. Berhenti saja dulu. Tengok lagi lah. Sambung lepas. Habis lah. Artinya menyampaikan. Habis dulu. Tablik pun. Sambung lepas raya insyaAllah ni. Cikgu ting mesej link lah tu. Kalau malah raya puasa, kita mengaji raya haji. Kalau puasa nak mengaji lagi haji, sambung raya Cina. Sambung lepas raya. Ya sebenarnya jamak siap saya nak kena klik. Surah tak pada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.